أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد، خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. Dan katakanlah wahai Muhammad, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Dia akan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kebesarannya, maka kamu akan mengetahuinya. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul Azim. Surah An-Naml ayat yang terakhir, ayat 93. Yang dikasihi lagi dihormati yang berbahagia Tuan Pengurusi, Tuan Imam, seluruh ahli kuasa surau, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Aidil Fitri. Mungkin ini sebagai langkah raya kita bersama dengan lafaz, dengan doa, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Ramadan yang kita tinggalkan diberikan kejayaan oleh Allah apabila menjelasnya Syawal, Aidul Fitri, dan apabila berlalunya Syawal, kita mempertingkatkan keimanan, ketakwaan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu pada Ramadan dan Syawal yang akan datang. Mungkin ada sebahagian daripada kita yang sudah pun raya 6, yakni puasa dalam bulan Syawal, puasa 6, dan ada yang masih berbaki menghabiskan puasa 6. Dan kalau yang baru nak mula, jawapan dia tak cukup 6, 5. Sebab apa? Malam ni malam yang ke-27 dah. Hari Jumaat ni 30 hari bulan Syawal lah, dah Syawal. Baru nak peringat, baru nak rancang, baru nak mula, jawapan dia Syawal akan datang lah.
Kalau gaduh juga tak nama dia puasa 6, tak termasuk dalam hadis Nabi SAW, man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal ka'annama kasiyami dahri kulli. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan diikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka dia diumpamakan ganjaran puasanya puasa setahun. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, yang mana diberi kesempatan, peluang, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa, bersyukur pada Allah. Ada orang tanya kita, khususnya di kalangan ibu-ibu yang berada di belakang, ustaz, macam mana hukum dia kita puasa qada, kita puasa sunat Syawal? Sebab yang qada itu wajib, ada yang 8 hari, ada haid 15 hari dan sebagainya. Syawal itu sunat. Jadi macam mana ustaz? Para alim ulama banyak jawapan dia. Kita ambillah pertengahan. Para alim ulama mengikut kemampuan manusia di akhir zaman, mengikut prioriti hukum, memang Allah itu wajib, perlu didahulukan, perlu dikemudiankan. Puasa sunat Syawal itu puasanya sunat muakkad, sunat yang dituntut. Maka mana yang nak kena buat dulu ustaz? Hukum dia macam itulah, memang kena buat dulu fardu baru sunat. Tapi ulama melihat kekangan masa. Masa tu tak panjang bulan Syawal ni. Tolak open house sana, open house sini. Saya mengajar di Masjid Surah pun tak larang nak pergi dah open house di Masjid Surah ada buat. Kalau ikutlah memang tak ada nak puasa. Tu yang Masjid Surah tempat kita mengajar, buat open house. Adik-beradik, sahabat andai tak masuk lagi. Kau nak ikut habis semua open house tu pakai tak ada puasa dah kita. Jadi macam mana buat sunat dulu, Syawal bagi habis, kemudian buat fardu iaitu qada. Sebab fardu qada tu ada lagi 11 bulan sebelum nak jumpa Ramadan akan datang tu. Sayyidatina Aisyah dia menghabiskan qada dia dalam bulan Syaban sebelum Ramadan. Ini diceritakan sendiri oleh Aisyah, Nabi teman dia pula puasa qada. Dia puasa wajib, Nabi puasa sunat. Sebab apa? Kalau dua puasa tak bermasak jimat lah. Jadi kita pun orang lelaki kita macam tu. Kena teman isteri kita puasa qada. Paling lewat bulan Rejab, 30 Rejab untuk qada. Kalau tak kena denda lah. Kena compound dia. Tak apa-apa, tak ada nak bayar. Jadi tak ada masalah apa. Syawal 6 pun boleh buat, qada pun boleh buat. Isnin Khamis tak tu sunat. Kalau puasa 6 dalam hari Isnin, dalam hari Khamis dia masuk sekali. Kira macam tu. Jadi ini kelebihan Allah bagi kepada kita umat akhir zaman. Puasa 30 hari Ramadan tambah 6 hari dalam bulan Syawal, 36 hari sama dengan setahun 365 hari. Tak seperti mana umat-umat yang terdahulu. Maka rugi sangatlah kita kalau kita tak mengejar peluang yang Allah Ta'ala bagi. Apatah lagi ibu-ibu yang menopause, mohon maaf saya cakap, bapak-bapak yang uzur dan tak bekerja dan sebagainya, mampu berpuasa dia tak puasa, lebih-lebih lagi lah dia merasa kerugian dalam bulan Syawal. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada ayat yang saya baca di awal mukadimah tadi, Nabi diminta oleh Allah untuk melafazkan satu kalimah, iaitulah Alhamdulillah. Nabi diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkata Alhamdulillah di atas segala apa yang telah diperlihatkan Allah kepada Nabi. Kalau Allah tak suruh Nabi pun, Nabi dah kata dah Alhamdulillah. Dan bukan sekadar Nabi kata, Nabi buat lagi apa yang Nabi kata dan apa yang Nabi lihat.
Seperti mana yang diceritakan oleh Aisyah melihat bengkoknya kaki Nabi, hitamnya dahi Nabi, kerana bangun malam tiap-tiap hari bermunajat, berzikir, solat dan sebagainya kepada Allah. Adakah kamu ini masih lagi nak solat ya Rasulullah? Kamu tidak beribadah kepada Allah pun dah diampunkan dosamu oleh Allah, dan dimasukkan syurga oleh Allah. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Allah, aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur. Maka ini Nabi ajar, Allah ajar kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Nabi. Allah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam melafazkan alhamdulillah. Maka kita umat Nabi tidak ada jaminan penghapusan dosa, pelepasan syurga neraka, azab kubur, dimasukkan ke dalam syurga dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kita kena berkata alhamdulillah. Alhamdulillah di atas apa yang telah Allah kurniakan kepada kita. Di antaranya kurniaan Allah yang paling besar di hadapan kepada otak kita, di hadapan mata kita, yang apabila kita diberi lihat apa yang Allah kurniakan, sehingga kan kita sudah bersama-sama kabur-kabur melihat apa yang Allah perlihatkan di hadapan kita. Apa dia? Iaitulah Islam. Tiap-tiap hari, tiap-tiap masa, tiap-tiap ketika, selepas sembahyang, sebelum sembahyang, semasa sembahyang, kita berdoa kepada Allah tidak pernah berhenti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta 3 perkara daripada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan kami di dunia, kebaikan kepada kami di akhirat, dan pelepasan daripada api neraka Allah, sedar maupun tidak sedar. Hasanah dunia akhirat yang kita bagi, Allah dah makbul dah permintaan kita. Kita berdoa tu Allah dah perkenankanlah doa kita. Buktinya sudah Islamnya Allah bagi pada kita. Apa kebaikan yang paling besar dalam kalau bukan Islam? Apa kesejahteraan yang paling besar kalau bukan Islam? Apa keadilan yang paling besar melainkan Islam? Apa lagi yang paling besar yang boleh kalau bukan Islam? Keadilan di barat tidak boleh menandingi Islam. Kemakmuran negara-negara maju tidak boleh menandingi Islam. Kebaikan yang ada dalam dunia sekarang ini tidak boleh ditandingi oleh mana-mana kebaikan yang ada dalam Islam. Kebaikan manusia, tokoh-tokoh tertentu tidak ada, melainkan hanya ada pada tokoh-tokoh para alim ulama Islam semata-mata. Tidak ada mana-mana manusia di dunia Allah yang melakukan kebaikan boleh menandingi kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam. Sebab apa? Kerana kebaikan yang Allah telah berikan kepada mereka, iaitu Islam. Kita nak kebaikan apa lagi? Yang kita doa tu kita tahu dah doa kita dah dimakbulkan oleh Allah. Kalau kita tahu, kita doa. Ni yang minta Allah lihat, Allah minta Nabi lihat secara langsung, Allah bagi umat Nabi melihat. Yang kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lebih-lebih lagi bangsa Melayu kita sebut Melayu mesti Islam. Allahu Akbar. Satu bangsa dalam dunia kata sebut nama bangsa confirm Islam. Kalau Arab belum tentu, mungkin Yahudi, mungkin Nasara, mungkin Kristian. Tapi kalau sebut Melayu confirm Islam. Itu 10 tahun dulu. Dan sebelum ni mungkin dalam perlembagaan ada lagi sebut Melayu Islam, tapi orang tak boleh nak kaya.
Selepas pendedahan Mufti Perak Dr. Harun Sani, tak boleh dah kita nak mengatakan Melayu mesti Islam. Sebab apa? Sebab macam saya katakan tadi, kebaikan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, suruh kita lihat sampai kita kabur, tak nampak dah. Sebagai contoh cahaya, kita nampak tak cahaya? Kita nampak mata diperlukan kepada cahaya. Mata cerah macam mana pun, tak ada cahaya tak boleh tengok. Tapi kalau boleh kat mata kita, kita boleh tengok. Terang tak boleh itu terang, tapi tak ramai ikut mata kita. Kita boleh nampak dah, tak nampak. Sebab cahaya Islam tu terlalu terang, menyebabkan umat membutakan mata tentang Islam. Sedangkan Allah dah punya dah Islam kepada mereka terlalu lama. Bahkan sebelum mereka dilahirkan, bahkan bangsa, negara, negeri mereka jauh pun menerima Islam. Jadi apa lagi Alhamdulillah yang paling besar, melainkan Alhamdulillah Islam Allah bagi kepada kita. Apalagi kebaikan yang paling besar, melainkan Allah bagi kepada kita Islam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, maka seluruh umat manusia mengharapkan keamanan, kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian, kesentosaan dan sebagainya. Tetapi apabila kita melihat sejak mutakhir ini, apa yang berlaku dalam negara kita khususnya, dan apa yang berlaku dalam dunia umumnya, memperlihatkan manusia dunia jauh daripada hasanah, jauh daripada keamanan, kedamaian, kesejahteraan, kesentosaan, jauh daripada segala-galanya yang kita nak. Sedangkan itulah matlamat kehidupan dunia. Tanya ke siapa-siapa sekalipun, Islam bukan Islam, miskin, kaya, tua, muda, lelaki, perempuan, nak kebaikan, nak keadilan tak, nak keamanan tak, nak kesejahteraan tak, tapi dapat ataupun tidak. Sebab apa? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, jawapannya macam saya kata sebentar tadi, Islam sudah pun dikabulkan penglihatan untuk melihat Islam oleh manusia itu sendiri. Maka lainlah apa yang berlaku di Malaysia. Walaupun dah 56 tahun kita merdeka, tanah air tumpah darahku, memang tumpah tiap-tiap hari darah rakyat Malaysia. Dengan tembakan sana sini, dengan yang kena cucuk perut sana sini, tak kira daripada orang bawahan, pegawai kadang, polis, pegawai kerajaan dan sebagainya. Tiap-tiap hari tumpah darah betul. Babis tunggu tengok merdeka tahun ni. Dia letak tengok. Dia semangat dia letak ni. Oh. Memang tumpah sungguh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian dibuat sehari purata satu Malaysia tidak kurang 3 ke 5 orang akan hilang nyawa mereka. Sama ada ditembak, dibunuh, bayi dibuang, wanita diragut, pendatang tanpa izin di Plaza. Ni cerita pula gangster sekarang ni. Ya Allah, lepas dah tumpah sana sini, dah cerita pasal gangster pula. KL gangster dah tayang berapa tahun dah di televisyen, dia baru jumpa gangster lagi. Timbalan ketua polis negara, dia kata sebelum ni kita hanya andaian, kita tak tahu kata banyak macam ni. Kita ingat kata-kata orang saja, biasalah. Allah masalah kongsi, filem kongsi ada lah gangster. Filem revolusi KL menjerit. Gangster. Bini-bini ku gangster. Ni lepas ni tawan-tawan ku gangster tak tunggu. Dia dengar cerita saja benda ni. Dia ingat hanya imajinasi saja. Orang bercerita macam tu, dia tak tahu betul. Lepas dia berus tantan, dia baru tahu 40 lebih pertubuhan gangster di seluruh Malaysia, China, Hindu, India. Dia keluarlah macam-macam geng. Kita akan sebut malam ni sebab rakyat kita diam kita mampu.
Dah cantah tadi, kita pasal kita kena cantah. Tak rekam tu. Dengan 40 lebih pertubuhan ni. Kita tengok senarai itu di mana operasi dia di Kedah ni, di antara pusat yang paling besar. Sehingga kan Persatuan Pusaka Gayung Malaysia, Cikgu Majid di Gurun, dia mengeluarkan kenyataan tak libat dengan pihak kanser ni sebab apa? Dia pada tuduh kesatuan dia tu melahirkan kanser. Sampai kena buat penampilan macam tu sekali. Tak cukup dengan tu, dibuat laporan hampir 40,300 lebih ahli-ahli kanser di seluruh Malaysia. Yang baru ditangkap 2,000. Baki berapa ribu? Hak baru tangkap 2,000. Hak baki daripada 40,300 lebih tu. Jadi 40,100 ada. Tunggu buat mati depa ni. Dia kata baru dia tahu rupa-rupanya betul. Main isu politik pula. Kerajaan berbangkang dan sebagainya. Jangan buat rasuah, jangan duduk jaga kanser kita ni. Yang kawan ni duduk tuduh dia pun ni aku berdoa kawan ni Allah. Kat mana ni? Kat mana? Kat Malaysia. Bila kita sambut mereka baru 2 hari. Kita sambut merdeka di mana? Kita sambut merdeka di Terengganu. Kita lebih hasil kita sambut merdeka di Kedah kan. Bori. Sebik kita sambut di Terengganu. Lepas dah juga di zon di Mahathir tu. Dia sambut kita. Disambut ramai-ramai kat situ. Peringkat kebangsaan. Berapa banyak orang pergi sana. Dengan hati senang, hati turun nangis. Kita duduk di Terengganu. Kita sambut mereka untuk buru. Tu kering orang Terengganu. Kempen. Tapi sama juga Melayu paling banyak di Kelantan, Terengganu. Lagi tu kita ada dekat Kedah tu dah. Minta maaf orang Terengganu, orang Kelantan. Hak pentadbiran tu bagus dah, rakyat je. Hak pentadbiran buruk, lagi buruk pada rakyat lah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ini dua isu besar ketika mana umat Islam, khususnya rakyat Malaysia, sedang sambut hari kemerdekaan. Kita merdeka daripada siapa? Kita merdeka daripada siapa? Cuba abang dekat saya. Kita merdeka daripada penjajah. Sampai sekarang kita merdeka ke Facebook daripada siapa? Internet daripada siapa? Berapa banyak remaja-remaja kita yang dijajah dari sudut elektronik, media cetak, open, terbuka. Siapa yang buat? Penjajah. Kita merdeka daripada ekonomi. Siapa yang menguasai ekonomi Malaysia kita? China dan lain. Ni nak sokong DAP dah, bukan. Kita merdeka daripada apa? Kebahagiaan, kesejahteraan. Berapa banyak bangsa Melayu yang mati? Statistik yang dikeluarkan, kena buang sana, kena tembak sana, kena cucuk sana, kena rabuk sana. Berapa banyak orang Melayu? China berapa orang? India berapa orang? Anak hilang. Kalau tuan-tuan selalu duduk Facebook ni, keluar muka comel-comel, umur 21 tahun, umur 18 tahun, baru PMR, baru SPM, hilang. Duk harap kat polis tak jumpa dah. Hak jumpa berterpah tadi baru-baru ni. Faham tak? Jadi duk harap kat Facebook ya tadi. Pula gambar hak duk hilang, gambar-gambar duk comel-comel hilang. Siap dia boleh rakam di TV. Anak tu hilang. Allah, tu tak tunjuk lagi gambar kereta hak hilang. Mesti sana Mitsubishi sana wajib perokok dan sebagainya. Dia dah hilang, rosak ni lah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Begitu juga kalau kita lihat dari sudut dunia. Isu besar yang melanda dunia pada hari ini dua juga. Ke atas umat Islam dan ke atas musuh Islam. Apa yang berlaku di Mesir, apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku di Rohingya, apa yang berlaku di Selatan Thai, apa yang berlaku di Mindanao, Filipina, apa yang berlaku di Kashmir, India, apa yang berlaku di Chechnya dan sebagainya. Semua itu nak menceritakan apa? Sebenarnya pada kita tidak ada kebahagiaan di dunia kita ini.
Lebih baik mati daripada hidup di dunia ni. Itulah yang dialami saudara-saudara kita di Mesir. Daripada hidup tak ada pekerjaan, berapa juta orang menganggur di Mesir. Dah tak ada pekerjaan, pendapatan mereka nak ambil daripada mana? Nak dapat kos kehidupan rumah tangga mereka, kehidupan harian mereka. Pelabur-pelabur semua lari daripada Mesir. Banyak negara-negara khususnya kesatuan Afrika memboikot, memutuskan hubungan diplomasi dan ekonomi dengan Mesir. Apabila negara tersebut jatuh ekonominya, bermakna barang-barang melambung naik. Syarikat-syarikat besar monopoli produk-produk yang datang daripada luar. Siapa yang monopoli barang-barang daripada luar di Mesir? Pihak tentera. Pihak tentera ni siapa? Jahat. Musuh-musuh Amerika yang nak bunuh umat Islam secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, apa yang berlaku di Rabi'ah dalam tempoh 4 jam ke 5 jam, 2,000 orang meninggal dunia. Sehinggalah pada hari ini tidak secara langsung apabila menaikkan kos-kos kehidupan barang-barang harian asasi utama ni untuk tidak diboleh beli oleh penduduk di Mesir. Tetapi mereka silap. Di sebalik tentera menguasai ekonomi Mesir, di sana ada Ikhwanul Muslimin melalui muasasah khairiyah sudah menubuhkan satu institusi pembekalan makanan terbesar dalam dunia, boleh sampai seluruh Mesir. Ini kehebatan Ikhwanul Muslimin. Ada buku terbaru yang ditulis oleh Yusuf Nadar. Ini pemimpin Ikhwanul Muslimin paling lama dalam sejarah. Dia menulis buku Hakikat Ikhwanul Muslimin. Harga dia pun 20 lebih pun. Petisi, cetakan, pergi cari buku ni. Kalau nak tahu siapa Ikhwanul Muslimin yang sebenar. Dia cerita daripada zaman Hasan al-Banna, kemudian Syahid, sampailah pada hari ini. Kalau diberikan Ikhwanul Muslimin ini negara, seluruh negara-negara Arab akan dikuasai oleh Ikhwanul Muslimin. Negara Arab ada lebih 200 lebih negara Arab. Hak baru ke hak lama dan sebagainya. Kalau bagi kepada Ikhwanul Muslimin memerintah negara, maka dia boleh menguasai negara-negara Arab. Apa dia menguasai negara-negara Arab, dia layak untuk menubuhkan daulah Islamiyah. Hak ni yang mereka takut. Sebab apa? Mesti diberikan punca dia yang ni. Sebab dia punca dia yang ni. Macam tu juga Amerika Syarikat dan sekutunya Britain dan sebagainya mula beroperasi untuk nak menghapuskan Bashar al-Assad di Syria di atas dasar menggunakan senjata yang tidak dibenarkan oleh PBB dan antarabangsa, mengorbankan hampir puluhan ribu rakyat di Malaysia. Bukan sebab nak menghapuskan Bashar al-Assad, kerana sudah 80% mujahidin Ikhwanul Muslimin sudah pun hampir menguasai Syria. Tinggal 20% lagi dikuasai oleh Bashar al-Assad. Sekiranya mujahidin menguasai Syria, maka Mesir, Syria dan negara-negara sewaktu dengannya akan menjadi kuasa besar baru kepada umat Islam. Kalau dia betul-betul nak tolong mujahidin, nak tolong umat Islam di Syria, bukan tempoh sekarang. Sekarang dah 3 tahun, hampir 100,000 lebih nyawa yang berdosa terbunuh, tidak berdosa terbunuh. Pelarian berjuta-juta. Kenapa masa baru-baru kebangkitan umat Islam di Syria dia tak tolong? Sekarang dia bermuka bagi tolong. Jangan percaya dengan mereka laknat Allah. Sebab apa? Sebab sudah tiba masanya Islam bagi. Umat Islam akan diganyah habis-habisan. Akan dihalang habis-habiskan. Jika dilakukan dengan 1001 penindasan kezaliman. Benarlah kata para alim ulama, kemuncak kemenangan umat Islam adalah kemuncak kezaliman ke atas mereka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ini Allah cerita dalam Al-Quran, dalam suratul Qasas. Balik buka tengok ayat ni. Dalam suratul Qasas
ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Allah cerita realiti yang berlaku di Mesir. Cuma watak sahaja yang berbeza. Kalau di zaman Nabi Musa, adanya Musa. Di zaman sekarang adanya Musa. Kalau di zaman dahulu adanya Firaun, di zaman sekarang adanya Abdul Fattah Al-Sisi. Kalau di sana membunuh bayi lelaki hidup-hidup, di zaman sekarang lebih dahsyat daripada itu. Bukan sekadar membunuh bayi lelaki hidup-hidup, membunuh seluruh peringkat umur, lelaki, perempuan, wanita dan sebagainya. Lebih dahsyat daripada Fir'aun. Allah cerita dan benda ni, Allah cerita. Sebab itu Allah mulakan pada ayat sebelum itu, ayat yang terakhir dalam surah An-Naml. Sebelum nak mula surah Al-Qasas, Allah minta kita ucap Alhamdulillah, lihat apa yang Allah bagi pada kita. Di antaranya Allah bagi apa yang berlaku kepada dunia di zaman Musa dan Fir'aun. Allah ulang balik skrip kekeliman tersebut kepada apa yang berlaku kepada umat Islam di Mesir. Macam mana pengulangan skrip filem Tanda Putra. Lebih sudah Tanda Putra. Sebahagian orang panggil Tanda Putra, orang mula. Kenapa? Ada yang bagi nama tanda tanya. Dia nak cerita pasal apa isu ni, Tanda Putra ni. Hak kontroversi sebelum ditayangkan, selepas ditayangkan ni pasal apa? Dia cerita pasal dua negara-negara. Perdana Menteri pada waktu tersebut dan di mana Perdana Menteri ketabat nama jawatannya, nama ketabat. Cerita pasal itu saja, apa yang berlaku di masa tersebut. Dengan kehebatan mereka, kemampuan mereka. Apa yang mereka buat kepada negara, dianggap sebagai bapa pertanian dan sebagainya, yang mengukur kerja, faedah dan sebagainya. Dengan pertolongan timbalan dia hebat dan sebagainya. Ada menyelesaikan masalah 13 Mei di atas perkembangan perkauman di negara Malaysia kita ni dengan Cina, India dan Melayunya, dapat menyelesaikan dengan baik dan sebagainya, menyebut parti-parti politik dan sebagainya. Setelah boleh kan? Jadi adalah kena sedikit pada sifat-sifat perkauman, ada yang terasa dan sebagainya. Dia ulang balik, kita tengoklah ni. Kita beritahulah apa yang berlaku zaman dulu. Kita boleh nampaklah apa yang Tuhan buat, apa yang timbalan Tuhan buat. Kita beritahu, kita boleh nampak. Macam ni Allah cerita dalam Al-Quran. Apa yang berlaku di zaman Fir'aun, Allah cerita balik. Dia punya aktor saja berbeza, heroin saja berbeza. Cerita sama lah. Cerita sama saja, pelakunya lain. Pelakon saja lain. Cerita dalam cerita ni kita tahu lah. Kita baca, kita tengok dalam cerita ada betul tak boleh. Tak percaya orang yang marah. Kita bukannya pengarah kita. Kita cerita apa pengarah yang buat, apa pengarah sama pengarah. Allah pengarah kepada dunia ni. Kita ni pelakon-pelakon saja. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Artinya, sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenangnya di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerosakan. Fir'aun yang Allah bagi kekuasaan kepada dia. Dalam sejarah dunia, dari sudut kepimpinan dan pemerintahan yang paling jahat di dunia, ranking nombor 1 Fir'aun. Tak boleh rawatkan. Sebab apa? Fir'aun ini kata sebahagian pengkaji sejarah, bukan nama yang sebenar Fir'aun, tetapi gelaran kepada pemerintah-pemerintah zalim dalam kerajaan Mesir. Bermakna tempoh pemerintahan dia lama. Dan banyak pemerintah yang zalim dan banyak manusia yang tertindas, terbunuh, dizalimi, dikhianati, dianiaya di zaman pemerintah Fir'aun.
Dan banyak nabi-nabi yang diturunkan untuk berdakwah, menyebarkan Islam, mempertahankan Islam, mencegah kejahatan kezaliman Allah juga di zaman Fir'aun. Di antaranya yang paling masyhur Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun. Apabila diberikan kekuasaan, apabila kekuasaannya nak jatuh, maka dia buat perancangan sudi membunuh anak-anak Bani Israel yang dianggap sebagai pencetus kebangkitan umat untuk menjatuhkan kerajaannya. Maka dia mengarahkan seluruh tentera-tenteranya untuk membunuh seluruh bayi-bayi lagi Bani Israel, sehingga kan dikabarkan dalam kitab tafsir bahawa bayi yang terbunuh selepas operasi Fir'aun itu seramai 80,000 orang. Allah. Yang hidup dalam sejarah seorang, iaitulah Musa. Dahsyat tak dahsyat Fir'aun ni, 80,000 orang bayi. Kemudian datangnya Musa, hero daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyelamatkan Bani Israel dengan dakwah dia dan sebagainya. Allah cerita banyak dalam surah Al-Qasas, dalam surah Ibrahim dan sebagainya. Dan dengan saudaranya Harun alaihi wassalatu wassalam, hinggalah kemuncaknya Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tenteranya di laut mati. Itu cerita dia. Watak dia apa? Watak dia Fir'aun, watak dia Haman, watak dia Qarun. Fir'aun ni siapa dia? Pemerintah. Haman ni siapa dia? Haman. Siapa dia? Menteri. Dia punya penasihat dia, Perdana Menteri dia. Qarun ni siapa? Menteri Keuangan. Sepupu Nabi Allah Musa. Watak dia siapa lagi? Musa. Siapa lagi watak dia? Harun. Bangsa yang paling besar bertemu pada tahun itu apa dia? Bangsa Qibti, golongan Fir'aun. Bangsa Bani Israel, golongan Nabi Allah Musa. Tu dia punya watak-watak dia pada waktu tersebut. Perjalanan cerita dia apa dia? Nak memperkukuhkan kekuasaan dan pemerintahan, bunuh rakyat jelata, hambat Fir'aun, hambat Musa, hambat Harun, bunuh mereka. Sekarang kita tengok potret yang berlaku di Mesir, berlaku di Syria. Watak dia siapa dia? Abdul Fattah As-Sisi. Watak dia siapa? Adli Mansur. Watak dia siapa? Israel, Amerika yang berada di belakang mereka. Siapa lagi? Negara-negara UAE, negara-negara Teluk. Siapa lagi? Negara Arab Saudi. Siapa lagi watak dia? Watak dia adalah Mursi Al-Qayyad, Dr. Muhammad Badai, Musyirul Antikhar dan Muslimin, Khairat Al-Syakir kepada Musyirul Antikhar dan Muslimin, Muhammad Al-Biktaji, pengurus kepada kebangkitan umat Islam di Rabi'atul Adawiyah. Ni kemuncak dia, kemuncak dan pertemuan di antara dua golongan hak dan batil. Untuk apa? Untuk mengambil alih kuasa. Kudeta mengambil alih kuasa, rakyat bangkit juga untuk mengembalikan kuasa kepada yang sebenar. Dalam isu ini siapa yang salah? Tentera yang salah. Mursi Al-Qayyad tidak salah. Demi mempertahankan kedaulatan kerajaan mereka, pemerintahan mereka. Siapa yang buruk, siapa yang binasa, siapa yang terbunuh. Pada zaman dulu 80,000 bayi lagi yang tidak bersalah, sekarang sudah hampir 5-6,000. Hari Jumaat ini 6 hari bulan. Siapa khatib? Di Butanan. Minta kalau boleh sebut isu yang berlaku di Mesir. Sebab 6 hari bulan ini kemuncak perarakan umat Islam di seluruh Mesir menuntut kebangkitan umat, menyerahkan kembali kuasa presiden kepada Mursi Al-Qayyad, kemudian mengeluarkan Mursi Al-Qayyad pemimpin Ikhwanul Muslimin daripada tahanan-tahanan tentera.
Baru-baru ini di seluruh negara Mesir, di seluruh negeri-negeri yang berada di Mesir sudah bangkit, membuat kebangkitan sehingga akan pihak tentera tidak boleh berbuat apa-apa. Subhanallah, Maha Suci Allah. Tidak ada mana-mana yang mengetuai mereka melainkan pemuda-pemuda daripada mahasiswa-mahasiswa kita di universiti di sana yang mengepalai kebangkitan umat Islam di Mesir baru-baru ini. Mana pemimpin mereka? Semua ditahan, ditangkap. Tapi tidak kerana pemimpin, mereka bangkit kerana mempertahankan kebenaran. Demokrasi adalah suara rakyat. Sekiranya demokrasinya tidak dikembalikan kepada Mursi, sudah terkubur demokrasi di Mesir. Ini hari Jumaat kemuncak. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda Allah bagi kepada kita sama saja. Yang akhirnya Allah sudah cerita kepada kita, Allah sudah maklum kepada kita pada ayat yang seterusnya, wa nuridu an namunna 'alal ladzina tud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir. Subhanallah, Allah cerita secara langsung Mesir dalam Al-Quran. Dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. InsyaAllah Islam akan bangkit di Mesir. Kalau bukan Presiden Mursi Al-Kayat, tetapi adalah tokoh-tokoh Allah yang bangkit. Sebab apa Ustaz? Janji Allah Suratul Qasas ayat yang kelima. Allah sebut dia secara langsung dalam Al-Quran. Subhanallah, Maha Suci Allah. Oleh yang demikian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan pada malam ini berkaitan dengan situasi di Malaysia dan dunia, nak menggambarkan kepada kita apalagi kebaikan yang paling besar, apalagi kedamaian yang paling besar melainkan Islam. Maka bersyukur kepada Allah, kita ini berada dalam agama Allah, yakni Islam. Sabda Nabi SAW, al-Islamu dairah. Sesungguhnya Islam itu akan berputar. Keadaan Islam itu akan berputar. Kadang-kadang memerintah, kadang-kadang diperintah, kadang-kadang menguasai, kadang-kadang dikuasai, kadang-kadang melakukan keadilan, kadang-kadang dia ditindas dan dizalimi. Itu Islam. Akan tetapi apa sabda Nabi wasiat kepada kita, faduru ma'al Islam haitsu dar. Maka hendaklah kamu berputar bersama dengan Islam. Sama putaran kamu itu mendapat kejayaan di dunia dengan diberikan kekuasaan pemerintahan, ataupun kejayaan kamu mendapat syahid seperti mana umat Islam di bumi Mesir. Maka oleh yang demikian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, amalkan satu doa yang Nabi wasiatkan kepada Abbas bin Abdul Muttalib, adik kepada ayah Nabi, iaitu bapa saudara Nabi. Apa sabda Nabi kepada Abbas bin Abdul Muttalib? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Akhrajahu Muslim, Ahmad bin Hanbal, wa Tirmidzi, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyebut, aku redha, Tuhan aku adalah Allah. Kita kena duduk di atas landasan kebenaran yang telah disusun dan ditetapkan oleh Allah. Aku redha Islam sebagai agama aku, dan aku redha Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi aku. Apa yang dimaksudkan dengan redha? Pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk di atas landasan Allah
agama Allah, syariat Nabi SAW, insya-Allah Allah akan bagi kemenangan dunia akhirat. Allah akan bagi kebaikan dunia akhirat, dan Allah akan melepaskan kita daripada api neraka Allah. Itulah kemuncak kejayaan kepada orang-orang yang beriman, melepaskan diri mereka dalam api neraka Allah, dan mereka dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang berlaku di Mesir adalah kekuatan kepada umat Islam di negara Arab dan seluruh negara-negara di dunia. Maka kita berdoa pada Allah, Allah bagi kejayaan kepada mereka, dan kita terus menguatkan Islam kita, kefahaman kita tentang Allah, kefahaman kita tentang agama, kefahaman kita tentang Nabi SAW. Berusaha duduk di atas landasan Islam. Itulah yang sangat-sangat dikehendaki oleh Nabi SAW, hinggalah kita dimatikan Allah dalam keadaan Islam. Amalkan waditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Nak dapat doa ni di mana ustaz? Boleh dapat dalam buku Al-Maqsurat. Kadang-kadang kita dapat tempe keluri tapi tak baca. Tempe keluri itu ada bekas. Dia bubuhlah coklat, dia bubuhlah telur, dia bubuh baca Yasin. Kadang-kadang dia buat tahlil, kadang-kadang dia buat Al-Maqsurat. Al-Maqsurat tu tak buat pula orang coklat dengan telur satu dia makan. Ada tu bilang gitu, nama dia geng makan. Kita pun Al-Maqsurat tak pernah buka, tak pernah baca. Dapat cuma kalau tak ada, pergi dekat mana-mana kedai buku Hasani ke apa ke, beli RM1 kan. Dia kau besar ni, besar bukan terbaik, nipis RM1 cucuk 3 biji dapat. Tekan nak beli tu tak boleh buka. Dia ada Maqsurat Kubra, Maqsurat Sughra. Selain daripada kita ini nak mengakui diri kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad, sebagai yang menganut Islam, di antara khasiat dan kita dilindungi oleh Allah, kita dipelihara oleh Allah dalam kehidupan dunia akhirat dengan tangan-tangan manusia dan tangan-tangan makhluk halus, mereka yang hasad dengki dengan kita. Murahkan rezeki, diberikan keamanan, kedamaian jiwa kita. Amallah doa insya-Allah, pagi sekali, petang sekali insya-Allah. Mudah-mudahan dia bukan sekadar amalan harian, tetapi menjadi bai'ah kita. Aku janji kita tiap-tiap hari kepada Allah, aku nak menjadi hamba Allah, aku nak menjadi umat Muhammad, aku nak jadi penganut kepada agama Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dalam kehidupan dunia akhirat dan lepaskan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik daripada Allah, yang lemah terkasar bahasa kelemahan saya sendiri, mohon maaf atas apa yang saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikan yang terjadi saya sendiri dan kita semua insya-Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna min nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilm wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla فيتبعون أحسنه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان، وصل